Baik, jadi kita nak tengok pada pagi ni muslimin-muslimat, ialah kadang-kadang manusia ni dia bercakap ada yang terlajak, kan? Dia cakap tu kadang dengan nada yang marah, kadang-kadang terlajak, kadang-kadang terkasar bahasa dan seumpamanya. Jadi kita nak tengok kalau berlaku pada kita perkara seperti ini, apa yang kita nak kena buat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan pada tajuk apa yang harus diucapkan oleh seseorang sehabis berbicara kotor. Muka surat 763 kitab lama. 617 kitab ibu-ibu lah. Kuning. Ada lagi? Tak ada. 2 je. Baik, jadi kita nak tengok pada pagi ni muslimin-muslimat, ialah kadang-kadang manusia ni dia bercakap ada yang terlajak, kan? Dia cakap tu kadang dengan nada yang marah, kadang-kadang terlajak, kadang-kadang terkasar bahasa dan seumpamanya. Jadi kita nak tengok kalau berlaku pada kita perkara seperti ini, apa yang kita nak kena buat. Baik, disebut pada ayat 200 dalam suratul A'raf. Surah yang ke-7 ayat 200, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan daripada syaitan, maka mohonlah perlindungan dengan Allah ataupun kepada Allah. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini perkara yang menjadi asas dalam kehidupan kita. Sebab kita kena tahu dalam hidup ni ada musuh. Bukan maksud saya kita nak bergaduh dengan orang, bukan. Dalam Islam ni dia letakkan ada benda yang sebenarnya itu adalah musuh kita. Berdasarkan
ayat dalam surah Yasin yang biasa kita baca kadang-kadang malam Jumaat dan sebagainya. Antaranya Allah Ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat itu, Allah kata, tidakkah kami telah mengikat perjanjian dengan anak-anak Adam. Kita ni ada MOU yang Allah letak kepada kita. Apa dia MOU dia? Allah kata jangan kamu menyembah syaitan. Menyembah di sini termasuk ikut, jadi followers dia, ataupun perangai dia kita tiru, sifat tak baik dia kita ambil. Itu makna menyembah. Sebab apa? Sebab Allah kata innahu lakum aduwwum mubin. Kerana sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang paling utama, paling nyata, musuh nombor satu. Kalau musuh nombor satu negara, dadah. Itu yang slogan-slogan lah. Sekarang ni COVID lah kot. Kan? Jadi, nak sebut, asasnya kita kena tahu. Syaitan ni musuh kita. Musuh orang-orang beriman. Mungkin jadi kawan kepada orang-orang munafik, orang-orang yang kafir dan sebagainya. Sebab daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah hari ini, sampailah hari kiamat, Iblis, syaitan dan kuncunya sentiasa berusaha menggoda kita. Itu yang disebut tadi tu, ayat tadi tu. Bila kamu digoda oleh syaitan, maka minta perlindungan dengan Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Sebab memang kerja iblis syaitan ni, sahabat sekalian, ibu-ibu, kerjanya adalah menggoda kita, menghasut, menyeleweng, memesong, mengalihkan daripada kita ni jalan yang betul, dikona ke jalan yang tidak betul dan seumpamanya. Jadi apa pun kita kena mohon perlindungan dengan Allah atau kepada Allah. Sebab kita nak marah syaitan pun memang itu kerja dia. Allah susun jadual syaitan ni, kerja dia goda kita macam-macam cara, macam-macam pattern, sampai kita jadi pengikut atau penyokong dia. Dia akan buat macam-macam cara lah. Macam saya sebut dulu, kalau masa kita bujang, dia goda cara bujang. Kita anak dara, dia goda cara anak dara. Kita dah kahwin, dia goda cara dah kahwin. Dah beranak, goda cara dah beranak. Dah bercucu, goda cara bercucu pula. Sibuk dengan cucu. Contoh dia tak. Jadi, ini kita kena ambil perhatian, dan apa pun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia panggil lafaz isti'anah. Bila ustaz-ustaz kata jangan lupa baca isti'anah, maknanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi jarang ustaz sebut itu, takut orang tak faham. Kan? Biasa ustaz sebut jangan lupa baca a'udzubillah. Jangan lupa baca bismillah. Dia sebutan dia jangan lupa baca basmalah. Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Macam tu dah. Jadi tak apalah, yang penting kita faham. Okey. Baik, sambung lagi ayat berikut. Surah Al-A'raf juga sambung dia 201. Tadi 200. Innallazina taqaw iza massahum ta'ifum minasyaitan tazakkaru fa iza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditimpa oleh was-was dari syaitan, mereka akan terus ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka sedang melihat kesalahan-kesalahan mereka. Jadi satu benda yang syaitan selalu main peranan adalah mewas-waskan kita.
meragukan kita. Dia kalau sesekali was-was itu normal. Banyak kali itu yang tak normal. Banyak kali was-was itu jadi penyakit. Setiap kali nak solat, usolli 15 kali. Itu penyakit tu. Itu bukan, setan pun dah berguling, dah gelak kalau macam tu dah. Sampai usolli. Lepas tu angkat takbir, tak masuk. Usolli, tak masuk. Tak, sekarang ni nak masuk ke mana soalan? Kau nak masuk mana sebenarnya? Kan? Saya pernah tanya satu orang ni, dia macam tu lah, was-was kan. Kita kesian sebenarnya. Saya tanya, apa yang banyak kali benar usolli? Dia kata, tak masuk Ustaz. Saya kata, Haji nak masuk mana Haji? Haji nak masuk bawah kain untuk imam ke apa? Kan? Duk tak masuk. Dia niat tu, kalau kita belajar dalam fiqh, apa makna niat? Niat tu makna al-qasdu fil qalbi. Itu makna niat. Niat tu al-qasdu. Qasdu makna lintasan. Lintasan tu lintas saja. Bukan beria benar, lintas saja. Ibu-ibu datang tadi niat nak mengaji kan dengan Profesor Datuk kita tadi awal, lepas tu saya. Niat start kereta nak pergi mana? Niat dah nak pergi kuliah. Niat lah tu. Tak payah saja aku pergi kuliah memandu kereta CRV nombor plate sekian 5 km dari rumah kerana Allah. Malaikat tengok, ya Allah, Mak Haji ni semangat betul dia. Kan? Bukanlah sampai macam tu dah. Maknanya dah lintas tu dah okey dah. Lintas. Jadi kita berdiri tegak atas sejadah, memang nak sembahyang zuhur dah. Apa yang masalahnya? Sunat sahaja, usolli itu sunat. Yang wajib kata rukun sembahyang nombor 1 niat atau berdiri betul tu dulu. Lepas tu niat tu melintas tu. Masa angkat takbir Allah sampai bar. Masuk, lintaskan dalam tu. Selalunya memang melintas lah ibu-ibu sekalian. Dia takkan lari ke mana pun. Dah. Tapi sebab kita melayan, macam Ustaz Zaidul sebut kan, jangan dilayan setan tu. Zaman saya sekolah dulu, saya rasa kita ada jumpa lah geng-geng asrama. Ambil air semayang sampai lencun. Betul saya cakap. Kita Zohor 1.30 contoh tak. Dia ambil air semayang daripada 12.45 sampai ke Zohor, hampir orang habis semayang, tak siap. Betul-betul saya kata, ini teruk betul punya setan kan, yang tinggi atas kepala dia tu. Saya kata, kau ni ambil semayang macam mana ni? Dia junior kita kan. Dia kata tak sampai, tak basah. Saya kata tak basah pun, kau dah kuyup benda ni. No? Kan? Kita kesian sebenarnya, sebab orang yang was-was ni dia memang masalah. Tapi satu je, makan tak was-was. No? Tu yang aku heran tu. Kan? Bab semayang, bab puasa, bab niat, bab sedekah, bab rakaat, was-was saja. No? Bab tengah darah tak ada pula. Kan? Dia pun tak ada. Saya dah makan ke Ustaz? Rasa macam belum ke sudah? Tak ada pula pernah dengar selama ni. Bab ibadah je, ialah bab makan setan pun tak kacau. Lantak kau lah, kau nak makan ke tidak kan? Tapi bab ibadah dia memang kacau. Jadi ingat, sebab itu orang yang kuat was-was je ni, kaedah dia senang je, jangan layan. Itu je. Sebenarnya susah Ustaz. Memang susah permulaan. First memanglah susah. Orang Melayu kata lah bisa tegar biasa. Lama-lama insya-Allah okey. Dia jangan dilayan. Lama-lama setan pun dah give up. Dia kata Mak Haji ni tak boleh makan ni, payah ni. Kan? Dia tak layan aja. Dulu okey, lama-lama dia dah buat dia pun boring lah. Jadi selesai penyakit tu. Jadi Allah kata orang bertakwa yang ada iman, bila timbul je keraguan ataupun orang kata bisik-bisik yang tak baik kan sekarang ni banyak orang berbisik sangat ni, dengar-dengar suara bisik. Jadi Allah kata cepat-cepatlah minta perlindungan. Sebab itu orang yang kalau kuat was-was dia kena banyak baca isti'azah tadi. Maknanya nak semayang berdiri baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca 3 kul ke apa kan, macam ustaz-ustaz kita ajar.
Lepas tu niat usolli tu tak sebut, tak apa. Tapi dah orang Melayu ni dia bila tak usolli, dia rasa macam semayang, dia tak sah. Itu penyakit kita ni. Tak usolli, tak nawaitu saumagodin. Dia rasa macam tak sah puasa, tak sah semayang. Tak. Ingat, lafaz niat dia ada beza lafaz niat dengan niat. Yang rukun adalah niat. Cubalah buka kitab fiqh mana-mana. Rukun semayang, rukun puasa. Dia mesti tulis niat puasa, niat sembahyang. Dia tak tulis rukun tu lafaz niat semayang. Lafaz niat tu majoriti ulama' sepakat sebut sunat sahaja. Sebab apa kita sebelum angkat takbir kita berdiri usolli fardul maghribi, nak menguatkan nanti niat hati dalam tu. Itu asal dia tu, jadi sunat tu. Tapi kalau tak usolli pun tak apa, kan? Terus je Allahu Akbar, lintaskan, aku sembahyang maghrib 3 rakaat, dah settle. Dia yang jadi tak masuk tu sebab dia menterjemahkan usolli tu. Punyalah panjang. Dia angkat Allah sahaja aku. Sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam, aku pula menjadi makmum. Dan kau ikut imam, memanglah kau makmum. Tak payahlah sebut yang tu 2 kali. Tu yang bar, lepas tu sesak nafas, mujur tak meninggal tak. Jadi tak usahlah buat kerja gila gitu. Sebab itu suruh mengaji ni, datang kelas, datang kuliah, tengok live supaya kita tahu. Ni dah dekat Ramadan dah ni. Kan hara semain tarawih nanti. Tak, biar kita insya-Allah lah ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, kita azam, kita doa elok-elok dah. InsyaAllah ada rezeki kita Ramadan tahun ni. Amin ya rabbal alamin. Allah bagi hidup. Dan kita pulun lah. Cukuplah 2 tahun, 3 tahun ni COVID. Dah tarbiyah kita macam-macam benda kan. Kalau kita tak ada juga perubahan ni, rasanya rugi sangat. Allah dah hantar reminder ni sangat banyak. Tapi yalah, sebab perangai manusia memang macam tu. Dia leka, dia cuai, dia lalai. Sebab itu tidak dinamakan manusia dengan manusia. La tusammal insan illa bin nisyan. Tidak dinamakan manusia tu dengan manusia, melainkan dia jenis pelupa, jenis leka, jenis lalai, jenis cuai. Itu yang Saidina Ali sebut. Apa kata Saidina Ali? Saidina Ali kata, apa dia sebut bahasa Arab dia tu, ujung tu dia kata iza matun, dia kata macam ni, annasu niyam iza matun tabahu. Siapa kata? Saidina Ali. Annasu niyam, nas tu manusia lah, kita lah. Saidina Ali kata manusia itu sifatnya niyam. Niyam apa? Tidur. As-salatu khairum minan naum. Naum, niyam, tidurlah. Saidina Ali kata manusia itu sifatnya tidur. Tidur di situ maknanya leka, lalai, cuai, alpa, tak ingat, kelang kabut, huru-hara, semua benda tu. Bila dia sedar, Saidina Ali kata iza matun tabahu, bila mati baru sedar. Itu masalah kita. Dah mati baru sedar, apa faedah? Tahu-tahu dah pakai apa tu? Kain kapan. Ni ridak. Tengok lain macam pula, seram pula saya. Kan? Saya sebenarnya segan nak pakai ridak ni sebenarnya. Kan? Saya minta maaf saya pakai gulung-gulung macam ni je. Saya rasa tak ada kekuatan nak selempang atas bahu tu. Kan? Sebab ridak ni sebenarnya nak murid pagi. Ada 2. Ni baru sampai semalam terus pakai. Semangat. Semalam baru sampai. Petang malam pun laju. Sebelum tu ada seminggu lepas kot, 2 minggu macam tu, ada 1 lagi anak murid bagi. Jadi orang bagi, kita pakailah. Anak murid bagi supaya kita pakai, kan, dapat pahala. InsyaAllah. Jadi tu yang saya rasa saya pakai jugalah. Walaupun orang kata makin handsome tu saya tak tahulah, tapi
Saya segan sebenarnya nak pakai kan. Rasa macam tak layak sebenarnya. Orang-orang ilmu hebat je. Tapi tak apalah. Demi anak murid bagi, kita pakailah. InsyaAllah. Jadi itu yang Sayyidina Ali pesan. Bila mati baru sedar. Itu yang kita tak nak. Kita nak sedar sebelum mati. Itu yang kita pernah sebut ungkapan ulama. Ada manusia yang telah mati sebelum dia mati. Kan? Ada manusia yang telah mati sebelum dia mati. Maksud dia hati dia dah mati dulu. Dia hidup. Itu orang panggil mayat berjalan. Dia hidup. Tapi sebenarnya hati dia dah mati. Bubuhlah ayat Quran, tembaklah hadis Nabi sahih ke apa, sebab hati dia dah mati, dia takkan ada efek. Wal'iyadzubillah. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab itu tahniah ibu-ibu, tuan-tuan, semua sahabat yang menonton live ni. Sebab kita mengaji ni, kita nak ubah diri. Kita nak tambah ilmu, bukan mengaji ni nak sombong, tak. Itu jangan niat macam tu, tak. Itu Allah tak suka. Kita mengaji ni supaya lebih merendah diri, dapat baiki diri. Kita nak baiki ibu sekalian. Kita ni ada kelemahan. Kita tak nak buat something, buat satu benda, kita rasa macam syok sendiri. Saya pun takut agak jadi penceramah ni. Kadang rasa macam, aku syok sendiri je. Risau juga lah. Jadi sebab itu kadang-kadang saya tanya juga anak murid, mana yang kita kenal, kita sembang-sembang rapat. Kadang saya tanya, kan, saya kata kuliah saya okey ke? Ada benda tak kena, nak kena baiki, bagi tahulah. Kadang saya survey juga. Sebab kita tak nak statik kan. Kita nak graf kita tu menaik. So samalah macam apa juga bentuk ibadah yang kita buat, pastikan graf kita tu sentiasa dalam keadaan yang terbaik, yang sentiasa menaik. Jadi tolonglah datang kelas, datang kuliah, kita mengaji, sebab banyak kelebihan, banyak fadilat dia bila kita duduk dalam suasana macam ni, insya-Allah. Baik, jadi orang yang beriman, bertakwa, Allah kata bila diwaswaskan oleh syaitan, mereka segera berlindung dengan Allah. Jadi masa itu mereka akan sedarlah kesilapan mereka. Sebab ingat, waswas ni memang ada. Dia akan datang. Sesekali itu fitrah, saya kata tadi lah. Tapi jangan bagi dia selalulah. Yang selalu waswas ni kadang ada juga, tapi bukan benda ibadah. Macam ibu-ibu kan, masak nasi, aku dah tekan belum, tu kan ada ke. Lala sampai ke maghrib kembang beras dalam air tu, dah rupanya tak ditekan. Itu ada juga kadang-kadang. Kita nak keluar rumah kan, dah start kereta dah berjalan sekerat, tadi lampu dah padam ke Swiss. Itu standard lah tak. Jadi cari jalan penyelesai dia. Jalan selesai dia sebelum keluar, semak dulu. Kadang dah separuh jalan, aircon tadi dah padam ke belum? Macam tu tak. Jadi yang itu boleh tahan kira lah, sebab dia bukan melibatkan ibadah kan. Yang bahayanya kalau melibatkan amal ibadah kita. Itu kena hati-hati lah. Baik, ayat berikutnya yang selalu kita baca, surah Ali Imran 135, 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera berzikir ataupun ingat kepada Allah, lalu memohon ampun kepadanya di atas dosa-dosanya itu. Baik, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, ini sifat orang beriman. Dia bila
terlanjur buat dosa. Sebab kita ni akhir zaman macam ni lah. Kadang-kadang saya rasa dosa yang banyak kalau kita buat pun insya-Allah yang tak sengaja lah. Ya? Bukan dosa-dosa yang disengajakan. Contoh, kita melihat aurat kan. Benda-benda tak sengaja lah. Maknanya kita pergi pasar raya, pergi mall, pergi mana ke. Bukan semua orang tutup aurat kan. Jadi orang beriman bila dia buat satu benda keji, benda dosa lah, benda maksiat, benda dosa, sengaja ke tak sengaja, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi diri sendiri ni maknanya contoh macam bila Allah bagi arahan dia tak ikut. Sebenarnya bukan kita menzalimi Allah, kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Allah kata semayang, kita tak semayang. Sebenarnya kita sedang buat zalim pada diri kita. Sebab kalau itu kesudahan dia besok, no. Kita menzalimi diri kita di akhirat nanti. Kena azab, kena seksa dan seumpamanya. Jadi orang yang buat salah, buat benda keji, buat dosa, menzalimi diri sendiri, Allah kata dalam ayat tadi, mereka segera beristighfar. Istighfar ni kita sebut astaghfirullahalazim ataupun astaghfirullah. Itu paling pendek lah. Kan? Sebab itu agama kita ajar kita dalam hidup ni kena rajin, kena banyak beristighfar, minta ampun. Sebab jawapan dia satulah, sebab dosa kita banyak. Jangan kita rasa kita macam tak ada dosa. Sebab ulama kata siapa yang merasakan dirinya tidak ada dosa, sebenarnya itulah satu dosa. Ingat tu kan, kita jalan kembang elok pasal apa? Saya alhamdulillah hari ni macam tak ada dosa, ustaz. Itu dosa tu. Itu satu dosa. Bila merasa diri tak ada dosa, sebab kita bukan Nabi. Yang boleh rasa diri tak ada dosa, Nabi itu pun diorang tak rasa macam tu. Sebab diorang rasa, Nabi-Nabi ni rasa mereka dipelihara, dikawal selia, dijaga dengan baik oleh Allah, yang diistilahkan maksum, daripada kalimah ismah, penjagaan daripada Allah. Itu Nabi Rasul. Jadi sebab itu Islam ajar banyakkan istighfar. Nanti orang tanya, berapa kali nak istighfar sehari semalam, ustaz? Kalau Nabi pun 70 ke 100 kali, fikir sendiri, dah renung sendirilah, terpulang pada masing-masing. Ada ulama' mencadangkan 300 kali sehari. 300 kali ni bukan lama pun ibu-ibu, 10 minit, 15 minit siap. Tak ada alasan sebenarnya. Kan? Tambah kita memandu tu, lagi senang. Beli picit-picit tu RM5, tekan sambil mandu sebelah jari. Kan? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sambil tekan minyak. Tapi jangan pakai laju pula. Kadang dia ikut rentak agak tu. Yang ni laju, minyak pun laju kat ditekannya. Takut innalillah pula lepas tu. Jadi sehari 300 kali lah paling kurang lah. Jangan ambil 100. 100 tu Nabi. Dosa tak ada. Kita dosa meninggi Gunung Kinabalu ni kena lebih sikit lah. Lebih banyak tak? Istighfar banyak-banyak. Dan apa sebenarnya kelebihan istighfar ni? Kelebihan tu apa? Sebenarnya ulama' letak ada 2. Tapi kita nampak biasa satu je lah. Kan? Pagi ni kita jumpa yang kedua. Yang pertama, kelebihan istighfar ni adalah Allah akan ampunkan dosa kita lah, insya-Allah. Ya, kita letak sangkaan baik. Allah ni Tawwabur Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu Allah. Jadi dengan banyaknya kita istighfar, dengan rajinnya kita minta ampun dengan Allah, kelebihan istighfar kata ulama, yang pertama Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua adalah Allah murahkan dan memudahkan dan melancarkan rezeki kita setiap hari, insya-Allah. Mana buktinya, ustaz? Buktinya Nabi Nuh alaihi salam. Bila Allah uji Nabi Nuh dengan ujian yang, ialah Nabi Nuh ni
memang hebat lah. Semua Nabi hebat, tapi ada Nabi-Nabi yang digelar ulul azmi kan. Nabi-Nabi yang Allah uji dengan ujian yang sangat hebat. 5 orang, antaranya Nabi Nuh. Dia berdakwah ratus tahun, 950 tahun kan, kita biasa dengar tak? Dekat 1000 tahun. Bayangkan ibu-ibu, dia ceramah punya lama macam tu. Yang jadi pengikutnya ada riwayat kata 70 lebih, ada yang kata 83 orang dalam tempoh itu. Saya tak boleh bayang kalau saya kena macam tu, memang jam saya. Ratus tahun kita berceramah, bukan ceramah duha je, no. Dalam Quran Allah sebut Nabi Nuh bercerita, dia kata inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Wahai Tuhan, ni dia mengadu dekat Allah. Nabi Nuh mengadu dekat Allah. Dia nak mengadu pada siapa lagi tak? Mengadu pada Allah. Kita ni pun apa hal pun mengadu pada Allah. Ni kadang mengadu pada tempat yang tak sepatutnya, memang tak selesai. Mengadu kat Facebook, kat TikTok, kat mana tak? Kau cerita kat ustaz ke boleh tahan kira lah, kot nak boleh bantu. Tak. Jadi Nabi Nuh dia mengadu direct. Dia kata inni, sesungguhnya aku wahai Allah, da'autu qaumi, aku mengajak kaum aku setiap hari, malam dan siang. Kalau orang Melayu kata siang malam ceramah. Yang ikut dia berapa orang? Tak sampai 100 dalam tempoh ratusan tahun. Allahu Akbar. Tu boleh tahan lagi. Walaupun tak boleh tahan nak. Lagi teruk ibu-ibu sekalian, kaum Nabi Nuh punya kurang hajarnya dorang ni, biadabnya dorang ni. Nabi Nuh buat kuliah, ceramah, ajak pada Islam semua gitu gini. Dorang datang. Ramai duduk dengar. Lepas tu angkat 2 jari, sumbat masuk dalam telinga. Lepas tu angguk, betul. Ya. Allah, tak sakit jantung Nabi Nuh. Kalau saya, aku balik dah. Betul, Ustaz kata aku balik dah. Mujur tak buat begini. Kan? Saya dah ceramah 24 tahun, alhamdulillah lah, belum ada lah anak murid yang berani buat gitu tak. Habis-habis pun dia berdiri, angguk sikit, dia keluar. Hormatlah juga tak. Dia nak minta diri ada urusan ke apa, tak apalah. Jangan dia tegak, angkat jaki macam tu, cucuk, lepas tu angguk-angguk kat saya, senyum. Memang carinah jawab. Tak, tercabut jantung seustaz. Jangan buat main. Tersentak kita kena tak. Memang jangan. Tak boleh tahan kalau kena macam tu. Tapi Nabi Nuh kena. Angkat jari, duk bersila depan Nabi Nuh, dengar ceramah tapi cucuk depan telinga. Baik kau tak boleh dengar, baik kau balik je. Buat sakit hati orang je tak? Buat sakit hati Nabi Nuh. Tapi Allah uji Nabi Nuh macam tu. Jadi kami ustaz 20-30 tahun ceramah ni, kena sikit-sikit, tak apalah. Orang kata telan je lah. Kadang orang maki kita, orang sindir kita, orang marah kita, orang macam-macam lah. Nak cerita pun boleh buat kuliah khas lah, kalau nak cerita pengalaman tu tak. Jadi sebab itu Nabi Nuh bukti yang kata kita banyak istighfar, Allah murah rezeki. Kisah Nabi Nuh, bila Allah kata fakul tustaghfiru rabbakum, wahai Nuh, Allah kata kamu istighfarlah kepada aku, kamu minta ampunlah kepada aku. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya, ini kelebihan istighfar yang pertama. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengampun. Yang kedua, wa yursilus samaa alaikum midrara. Yang kedua, Allah bagi tahu pada Nabi Nuh, kamu banyak istighfar minta ampun, selain aku penerima taubat. Yang kedua, Allah kata aku akan turunkan hujan yang mencurah daripada langit. Tu yang banjir besar. Hujan mencurah tu, kata ulama tafsir, adalah rezeki yang turun mencurah daripada langit, dengan maksud orang yang rajin istighfar, insya-Allah rezekinya Allah jaga. Jangan susah hatilah. Ibu-ibu tengok
Rezeki makhluk lain yang tak ada ibadah macam kita pun Allah jaga. Rezeki semut yang kecil pun Allah jaga. Ibu-ibu nak fikir rezeki kita. Semut yang tak semayang lah kita kata tak. Semut ni kira macam tak semayang kot tu. Kita tak tahulah dia semayang tidak kan. Dia berzikir pada Allah tu, kita percayalah ada makhluk-makhluk tu. Cuma ibadah khusus macam kita semayang, pergi haji, tak ada lah kan. Jadi semut yang halus tu Allah jaga rezeki dia. Kita bangun 3 pagi, semut bangun dah. Tak, 3 pagi dia berjalan belakang pintu peti ais, belakang almari, mengusung hampas kelapa. Kadang-kadang saya pernah jumpa lipas jalan terbalik. Saya ingat nak kiamat dah. Rupa semut kat bawah berjamaah. Dahsyat semut ni. Dia hidup berjamaah. Itu bagusnya semut dah. Kita boleh ambil semangat semut tu berjamaah dan rajin. Semut 2 sifat baik dia. Satu, rajin yang amat sampai tak tahu bila dia tidur kan. Kita tak pernah lah bangun 3 pagi pergi toilet, tutup pintu bilik air, tengok semut tengah borak sambil seokok lah belakang pintu. Sila panggung dia, duduk borak, rasak mulut tak, nyembang 3 pagi. Tak ada. Kita lepak kedai kopi 3 pagi tak boleh balik tak. Semut tak pernah. Rajin, dia rajin tak. Berjemaah 1, rajin 1. Kena tiru tu. Sebab itu lambang produktiviti semua negara dia letak semut. Tak, dia ulas sawa sakat ni belum. Semua semut. Ulas sawa lambang darah tak, pemalas. Jadi dia tak letak. Yang kedua, sifat buruk semut ada juga. Dia tamak. Semut ni dia tamak tu. Kan? Tu yang hidup kerana gula, mati kerana gula. Semut lah. Kita mati kerana kencing manis, gula juga. Yang ni semut, dia hidup kerana gula, mati kerana gula. Pepatah Melayu ke apa tak tahulah tu. Jadi dia tamak kan. Semut dia tamak. Macam saya cerita dululah, kita pergi makan kenduri lah. Ni air kolej ni, air sirap. Kenduri mana ada fresh orange, sirap je. Jadi kita pun minum separuh tak. Ada separuh dalam kolej ni. Semut datang, tahu je dia, sampai dia, semut hitam tu. Dekat sini bibir mulut kita tadi ada 2-3 titik kan. Patutnya dia ambil tu je, dia sedut, dia turun lah. Tak, dia nampak yang 3 juta kat bawah ni. Dia nampak, ini makan tak habis ni. Terjun, kuat lentang tak. Terbalik kaki dia habis, syahid. Sebab apa? Tamak. Jadi usahlah nak tiru panggil semut yang tamak. Apa ada kita makan je lah, jangan tamak sangat. Tak. Rezeki semut yang halus tu pun Allah jaga, ibu-ibu sekalian. Rezeki nyamuk, rezeki kerengga apa semua. Bayang kita yang sujud ni, takkan Allah biar kot. Itu kaedah dia. Jadi apa pun banyakkan istighfar, sebab Allah ampun dosa. Yang kedua, Allah murahkan rezeki kita, insya-Allah. Baik, tengok ayat tu balik. Bila dah mereka menzalimi diri, buat jahat, mereka segera ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun kerana dosa mereka. Dan Allah tanya di hujung tu, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapakah yang boleh mengampunkan dosa kamu selain daripada Allah? Itu soalan maut sebenarnya. Allah tanya kita, siapa yang boleh ampunkan dosa korang selain daripada aku? Ada tak? Cuba jawab, kata Allah. Jawapan dia tak ada lah. Jadi bila tak ada, mintalah ampun pada dia. Bersegeralah kita kembali ke pangkal jalan. Jangan buat kerja yang bukan-bukan. Jangan buat kerja yang bercanggah dengan agama, yang agama larang, yang agama tidak benarkan, yang agama tak bagi, jangan dibuat. Tapi sebab perangai manusia, kita dah pernah sebut ungkapan bahasa Arab. Orang-orang Arab punya pepatah menyebut, an-nasu harisun ala ma muni'a. Manusia ni, kata orang Arab, dia suka buat apa yang orang tak bagi buat. Itu memang habit kita lah. Kan? Jangan mandu laju. 108 bawanya. Laju bawa.
Jangan motong sama kembar, potong. Kan, jangan tinggal semayang, tak semayang. Macam mak kita katalah, jangan panjat pokok manggis tu, dah sampai atas. Turun. Tak turun. Mak kata panjat lagi, dah sampai bawah. Tak tahu dah turun je. Dia jangan disuruh. Jemput datang kuliah, haram tak datang pun. Contoh dah. Tapi ini datang, alhamdulillah lah. Jadi maknanya nak sebut larangan Allah itu orang suka buat. Sedangkan Nabi sebut dalam satu hadis, ibu-ibu sekalian, Nabi kata sesungguhnya Allah ni ada sifat ghairah. Ghairah ni bukan gairah ya. Itu gairah Melayu lain. Ghairah ni maknanya cemburu. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala ada sifat cemburunya. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, tak faham macam mana pula bila Allah cemburu? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, bila kamu tak ikut cakap dia, masa itulah Allah cemburu. Dia macam ni, bila cemburu dia akan marah. Isteri cemburu dekat suami, contoh cemburu kan ada, tapi jangan berlebih kan. Selang 5 minit abang kat mana? Selang 5 minit abang kat mana? Meninggal untuk lelaki nak jawab. Agak-agak lah kan. Sehari 2-3 kali tanya, udahlah. Pagi abang dah sampai pejabat, udah hatinya. Dia hantarnya selfie kat tempat kursi dia. Kan, buat mini love satu. Kan, nanti tengah hari tanya pula, abang dah makan. Nak monitor kan. Jadi janganlah sampai selang seminit. Teruk cemburunya tu. Tak, boleh cemburu, berlapiklah sikit, berpada tak. Jadi Allah ni bila kita tak dengar cakap dia cemburu lah. Dia marah. Bila cemburu dia akan datang marah. Bila marah, tempat dia api neraka. Itu yang kita tak mau. Jadi sebab itu Allah tanya tadi, siapa yang boleh ampunkan dosa kalian kecuali aku seorang je. Orang lain tak boleh, ibu-ibu sekalian. Yang boleh dosa-dosa kita menimbun langit ni Allah sahaja. Jadi sebab itu tolong bina satu hubungan yang terbaik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ayat 136 Allah kata, mereka itulah, akhirnya mereka tidak mengekali perbuatan keji itu lagi, sedangkan mereka menyedari. Maksud dia, orang dah bertaubat ni biasanya insya-Allah dia takkan ulang balik lah. Kita tak mau jadi taubat sama belacan apa orang panggil, taubat cili api macam itulah kan. Masa pedas menyesal aku makan, esok jumpa tibai balik. Tak mau macam tu. Jadi ada orang tanya kak, dia kata, ustaz saya dah taubat tapi buat balik, saya dah taubat tapi buat balik. Kena ubahlah. Sebab buat dosa ni dia memang seronok, ibu-ibu sekalian. Dosa seronok. Free hair seronok apa? Ke tak suka dah? Tak suka dah lah, sebab kita dah tutup aurat kan. Tak semayang seronok. Oi, semayang letih ibu sekalian. Bangun subuh, jangan buat pasal hujan. Buka shower pun menggeletar. Bukan buka, baru pegang kepala shower je, rasa dah macam kena karen dah, sejuk dah, menggigil-gigil dalam bilik air. Dah lah heater pula rosak. Jadi nak buat macam mana? Tak, ujian-ujian tu nak melakukan kebaikan. Tak semayang memang best, tidur tak panggil subuh memang best kan, tak bayar zakat memang best, tak puasa lagi best. Tapi bukan itu sebenarnya kaedah hidup kita ni. Kita kena lawan semua nafsu tu. Itu semua dorongan nafsu lah kan. Datang dengar kuliah, Allahu Akbar, asyik muka ustaz ni je aku tengok menyampah rasanya kan. Lepas tu tak apa ya ustaz tu coloteh haram tak faham pun, penat boring dengar kuliah. Tengok konsert lagi best. Nafsu. Tapi kenapa kita bersusah juga datang kan, letak kasut kat luar, keluar tak ada sebelah tak apa pula yang menyepak ke bawah meja begini. Jadi cabaran tu banyak. Dengar kuliah tak best, pergi masjid tak best, sedekah jariah tak best,
keluar-keluar tabung bersusun dekat dalam ada, kat luar pun ada. Aduh, hai. Duit dah makin kering ni ustaz, tabung makin banyak. Kan tak best tu, nafsu. Tak. Tapi kita usah pedulikan semua nafsu ni. Sebab nafsu ni dia memang kalau boleh nak kita bergelumang dengan dunia ni saja. Nafsu ni kalau boleh dia nak memutuskan kita dengan akhirat. Jadi saya, ibu-ibu, tuan-tuan semua yang menonton juga, lawanlah nafsu kita sikit. Nah? Kawal satu bab, lawan satu bab. Kena lawan. Kawal satu sementara lah, kena kawal lah. Kena kawal nafsu. Lawan tu, mujahadah tu kena ada. Sebab apa pun benda baik kita nak buat, mesti ada mujahadah yang kuat. Kalau ibu-ibu tak kuat pagi ni, tak datang kita punya dewan ni, tak sampai kuliah. Tak sedekah kita kat tabung yang ada tu kalau mujahadah kita tak ada. Iblis pula bisik yang Allah sebut dalam Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan sentiasa membisikkan kemiskinan kepada kamu ketika kamu nak sedekah. Nampak? Memang macam tu kan? Alah, duit dah lah tengah bulan ustaz. Hari ni apa, 22 kan? Ada orang kata hari ni tarikh cantik katanya. Ini kaki nombor semua ni. 220222 geng nombor belaka ni. Tu ada orang nikah hari ni kan. Nak ambil tarikh tu lah tu 22. Tak apalah, selamat pengantin baru lah. Bukan nak marah, tarikh tu tak ada apa. Dia nak senang ingat. Dah itu sebenarnya. Jadi nak sebutnya macam tu, kena ada mujahadah yang kuat kan. Nak sedekah kena ada kekuatan. Syaitan bisik, ni dia tengah bulan ni, gaji tok laki pun tak masuk lagi, duit dah tinggal sikit, Hajar Salwa pula sibuk dengan kurma bagai tadi ni kan. Sudahlah, tabung lagi, ustaz pula lagi minta pula sikit kan. Macam-macam ni syaitan pun bisik, miskin makcik, miskin katanya. Jadi ludah je lah syaitan tu, nak biar kat dia lah. Itu memang kerja dia. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita berhabiskan ayat tu. Dan mereka itulah, kata Allah, balasan bagi mereka yang mohon keampunan daripada Tuhan mereka adalah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dah kita selalu sebut. Bila baca ayat syurga, selalu ada sungai, kebun. Syurga tu bermakna kebun. Jannah tu makna kebun-kebun. Jannah satu kebun, jannatin banyak kebun. Dah. Pasal apa syurga macam tu pattern dia Allah buat? Sebab fitrah manusia dia suka benda-benda tu. Kita duduklah tengah bandar metropolitan USJ ni, dia akan cari hutan juga. Dia akan cari sungai juga. Paling tidak dia akan pergilah Sungai Congkak ke, Sungai Jana Baik sana ke kan, dalam hutan-hutan tu, pasal ketenangan jiwa. Macam kita pergi rumah hutan Bonda Rosita tu kan, macam tu, duduk dalam hutan tu, dengar bunyi cengkerik, kan tenang. Durian lagi kan. Ni duduk dalam tengah bandar, dengar bunyi exhaust motor, sakit jantung ni buat je. Lepas tu dengar pula bunyi ustaz ceramah, lagi pedih telinga. Kan? Duduk dalam hutan tu semula jadi. Ada sungai, ada kebun, ada buah-buahan. Oh, tak boleh imagine lah ibu-ibu. Dah, kita duduk dalam hutan, makan buah segar fresh, sayur ulam. Ada yang puasa ke ni? Tak ada kan? Ni nak imagine ni. Kan? Lepas tu lunjuk kaki, pegang tasbih, bawah sungai, bunyi sungai memang best lah. Kan? Memang syok. Telefon letak tepi jangan buat main. Dia punya feel dia tu. So Allah buat syurga ni macam tu lah. Sebab Allah tahu itu yang manusia suka. Kebun, buah-buahan, sungai, semula jadi, Allah bagi yang tu. Itu baru janda baik punya sungai yang kita feel tadi tu, yang tak berapa nak feel sangat kan, sebab kita duduk dalam dewan, tak ada bunyi-bunyi tu. Bayang besok syurga yang wallahu ta'ala a'lam, ratus juta bilion kali ganda lebih dahsyat daripada dunia ni. Allahu Akbar. Lagi nikmat.
Sebab itu ibu-ibu sekalian, pada malam Isra', ini kita cerita sikit, pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah izinkan Nabi mengintai-ngintai ke dalam syurga dan neraka. Bila Nabi masuk dalam syurga, saya nak share satu benda. Ini hadis sahih, hadis sahih tau. Bila Nabi tengok ada satu istana, qasrun min zahab. Satu istana Nabi tengok bila Nabi masuk syurga, Nabi terpandang satu istana yang tersergam indah. Yang istana itu min zahabin, daripada emas. Binaannya dari emas, bukan perak. Perak fiddah. Bahasa Arab perak disebut fiddah. Emas zahabin. Dia kalau silap bunyi dia jadi pergi. Zahab pun pergi tak? Zahab pergi kan. Zahabin emas. Jadi Nabi tengok istana sangat dahsyat daripada emas, ibu-ibu sekalian. Kita lalu istana negara hak baru, Jalan Duta pun melopong mulut. Masuk lalat 2 ekor. No. Allah, besarnya ustaz. Kubah pun berapa puluh kubah ada kat situ, warna kuning semua. Menarik perhatian kita. Tengok, ya Allah, besar. Kalau daripada belakang tu lagi nampak clear tak? Kalau kita datang dari tol Jalan Duta tu kan, lalu belakang tu lagi terpampang besar. Pun dah meleleh helio. Bayang, Nabi tengok istana daripada emas, sangat cantik. Nabi tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa punya istana ni? Selalu kita dengar kisah Bilal kan, terompah tu, ketung-ketang. Itu tahu dah, tak mau cerita yang tu. Istana ni, Nabi tanya siapa? Jibril jawab, istana ini wahai Muhammad adalah milik syabun min Quraisy. Syabun makna seorang pemuda. Seorang je. Kalau banyak pemuda dia panggil syabab. Biasa dengar perkataan syabab kan. Syabab tu ramai pemuda. Kalau syabun, seorang pemuda. Jibril kata istana ini milik seorang pemuda daripada Quraisy. Nabi kata siapa? Nabi pun bangsa Quraisy. Kan, keturunan Bani Muttalib dengan Bani Hashim tu Quraisy lah tu, induk dia Quraisy lah. Macam kita Melayu, bawah dia Jawa, Banjar, Minang, bla bla bla, macam tu lah. Dia induk dia Quraisy, bawah dia Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani ni. Jadi Nabi tanya siapa pemuda tu? Dia kata sahabat kamu, Saidina Umar bin Al-Khattab. Allahu Akbar. Istana tu rupanya milik Saidina Umar. Masa Jibril declare istana tu Saidina Umar punya, Umar hidup kat Mekah masa tu. Dia belum mati tau. Dia hidup kat Mekah lagi masa tu. Saya suka ambil satu je pengajaran daripada cerita itu. Saidina Umar asalnya manusia macam mana? Kan? Dengan samsing, dengan bengih, dengan kepala angin, kepala batu, kepala hantu, semua ada lah dekat dia. Geng 08. Kan, jenis nak pukul orang aja. Omar ni dia punya runding dia belasah. Dia bukan boleh PM tepi, sembang kedai kopi, cappuccino kan, tak ada. Omar bukan macam Abu Bakar. Abu Bakrin boleh sembang kedai kopi, bahasa dia gitulah. Omar tak ada, dia berunding, dia tetap. Dia dah tetap, orang tu putus, tanya apa hal. No. Apa orang tu nak jawab? Dah mati kawan tu baru ditanyanya. Dia cara gitu. Dia tak ada nak lembut-lembut, tak ada. Muzakarah tak ada. Dia belasah. Sampai satu tahap ibu-ibu boleh ibarat bayangkan. Sampai tahap dia sangat benci pada Nabi. Dia manusia yang paling benci pada Nabi sebelum dia masuk Islam. Sampai tahap kebenciannya itu, dia tak boleh dengar nama Nabi kat telinga dia. Dia memang berangin sungguh. Akhirnya dia nak bunuh Nabi. Manusia yang nak bunuh Nabi tapi dah dapat hidayah, tu dia. Istana daripada emas. Tu baru satu, belum benda lain. Jadi pengajaran dia apa? Satu je kita ambil. Manusia boleh berubah.
Jadi tolong jangan kecam orang. Dah, jangan kecam orang. Nampak orang tu free hair ke apa, kita tegur. Kalau berani tegurlah cara elok. Tidak, kita doakan dia. Itu je. Jangan hina lah, kau ni sampai ke mati ke nak free hair macam ni, esok-esok neraka payah esok. Jangan cakap macam tu. Selagi orang tu hidup, kena ingat dia ada peluang nak berpatah balik, nak U-turn, nak ubah. Ada peluang, Allah akan bagi dia, insya-Allah, kalau ada rezeki dia. Jadi tak usah hina orang. Nampak orang tak semayang, jangan kita lah rasa hebat daripada orang tu. Jangan. Kan saya pernah sebut itu hari, ulama pesan kan, ulama kata apa? Bila kita keluar rumah, siapa saja orang yang kita jumpa atau berurusan, kita kena anggap orang tu lebih hebat daripada kita. Itu cara nak didik diri supaya sedar diri. Kalau tidak, tak sedar diri nanti. Kan? Kita jumpa orang tu pakai scarf. Weh, aku tudung labuh kot. Nampak? Kan bahaya tu. Jadi, walaupun dia scarf ke, keluar jambul, packer ke apa, kita anggap, oh makcik ni agaknya sedekah dia lebih banyak pada aku ni. Makcik ni bangun malam hebat pada aku. Anggap gitu je lah. Tak usahlah rasa kita lah bagus daripada orang. Jangan. Sebab kita nak didik hati ni. Kita nak tarbiyah hati kita, kita nak lembutkan hati kita. Kita kena sangka baik dengan manusia. Sebab itu orang yang kita anggap mungkin jauh lagi daripada hidayat Allah ni, mungkin diorang masih tak semayang, tak tahu aurat ke apa dah. Kita dekati mereka, at least paling kurang kita doakan mereka. Itu saja. Kan? Doa yang baik-baik. Ya Allah, sepupu aku ada yang masih jauh lagi, ya Allah, kan? Macam tu. Semalam saya pergi servis kereta. Berkicap jugalah. Daripada pukul 10 sampai pukul 4 baru siap. Servis biasa je. Semalam lagi Senin kan. Orang Honda tu kata, Ustaz nak tunggu ke? Tak nak balik dulu? Saya kata saya tunggu je lah. Lambat ni Ustaz. Tak apalah, saya tunggu je. Kan? Nak balik pun letih. Nak naik Grab. Dah berapa ringgit pergi balik, dekat RM70 kalau Grab kan. Jadi biarlah saya berkicap ke, taucu ke, biar je lah. Tunggu je. Jadi mentara menunggu semayang betul turun, intai-intai kat dapur tu apa yang boleh makan kan. Tiba-tiba nasi lemak semua ada. Kita makan lah. Tiba-tiba masuk 4 orang kan. 2 ibu bapa, mak ayah dia, anak dara 2. Free hair lah, tak pakai tudung, nampak pusat, baju Melayu kita. Saya pun tak adalah terus buka kitab kata situ, tak adalah. Kita doa je, ya Allah kau bagilah hidayah pada adik-adik ni, ya Allah, satu hari besok dia berubah. Contoh itulah. Jangan pandang serong kan, lepas tu buat betul kopiah macam kita hebat kan. Contoh, jangan buat gitu. Dah. Kita tengok orang tu, biar kita anggap insya-Allah, kita doalah satu hari besok. Sebab tak payah cerita besar lah ibu-ibu sekalian, kita dulu pun ada sejarah tu kan. Tak usahlah tengok orang geleng-geleng sangat, kita pun lebih kurang macam tu kat dulu. Cuma okey sikit daripada orang tu, mungkin kan, tak teruk sangat, sikit-sikit adalah dulu dah. Jadi doa, jangan kecam pun tak ada untung apa pun, buat timbul perbalahan tak, buat tambah dosa, tak payah. Jadi tak usah berbalah-balah sangat. Kita doa yang baik-baik, insya-Allah Allah akan beri kebaikan pada kita semua. Baik, saya perhabiskan ayat tu. 10.45, 11.45 no? Sebab saya pun nak ke Gombak lepas ni, ada urusan sikit. Jadi 2-3 minit lagi saya akan berhenti insya-Allah. Baik. Allah kata dia akan bagi syurga yang mengalir di bawahnya sungai, dan lebih hebat lagi ibu sekalian, mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Kekal ni maksud dia abadan abada, selama-lamanya. Tidak ada titik noktah, tak ada penamat. Sampai bila Ustaz? Sampai bila. Sampai bila tu bila? Sampai bila lah. Tak tahulah apa jawapan. Tak ada kesudahan. Dan Allah kata wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik ganjaran pahala bagi orang yang beramal. Ingat, kalau kita buat amalan niat dapat pahala, sebenarnya
tak ada masalah. Okey, dengar baik-baik. Pasal apa semayang? Oh, saya nak kumpul pahala Ustaz. Tak apa, tak ada masalah pun kata ulama. Cuma kadang-kadang orang, wallahu a'lam lah tuan-tuan, kadang-kadang ibu-ibu sekalian kefahaman tu agaknya terlalu tinggi sangat kan. Kadang-kadang ni lah macam geng-geng tasawuf kan. Dia kata kita tak boleh niat ibadah dapat pahala, nak masuk syurga, tak boleh. Kita kena niat ibadah ni sebab Allah suruh, betul. Dan jangan harap pahala. Salah tu. Kalau kita buka hadis, saya rasa hadis ni akan keluar tak apa hari lagi. Menjelang Ramadan selalu Ustaz buat keluar hadis ni. Ibu-ibu apa hafal dah hadis ni? Man soma Ramadan. Biasa dengar kan? Imanan wahtisabah. Apa makna imanan wahtisabah? Ulama hurai macam ni. Man soma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, mana semangat dengan iman dia, memang semangat nak puasa ni, tak sabar ni, tu yang tak cukup kurma tu, prepare kan, tak sabar nak puasa. Wahtisabah, wahtisabah ni pada perkataan hisab. Hisab maknanya apa? Menghitung, mengira-ngira. Dulu kita, ibu-ibu lah, zaman ibu-ibu, saya muda lagi, ilmu hisab dia panggil kan, bukan matematik kan. Tu saya kata ibu-ibu lebih tua daripada saya, zaman ibu-ibu ilmu hisab, zaman saya dah maths dah, maths punya orang putih sikit. Jadi imanan, yang puasa penuh keimanan, wahtisabah, dan menghitung-hitung tu makna kata ulama menghitung pahala, mengharap pahala, menghitung pahala. Jadi sebenarnya tak salah pun. Pasal apa awak semayang? Saya nak pahala Ustaz. Pasal apa awak datang kuliah? Nak pahala. Tak salah. Ya. Tapi bukanlah maksud kita nak berbalah dengan geng tasawuf. Dah. Itu biar dia lah. Dia cara dia, fahaman dia, biar saya cuma beritahu aja. Jangan menyalahkan orang yang mengharapkan pahala. Sebab ada orang menyalahkan. Oh, salah, tak boleh. Jangan salahkan. Sebab hadis Nabi tu ada. Dah. Jadi, apa pun ibu-ibu sekalian, itulah sebaik-baik ganjaran pada orang yang beramal. Apa ganjaran dia? Syurga. Jadi, itulah yang saya nak share pada pagi ni. Tengah-tengah tahu berhenti je. Kan? Sebab saya tengok muka ibu-ibu dah lapar dah tu. Jadi, insya-Allah saya berhenti takat tu dulu. Hadis Abu Hurairah kita sambung. Ni nak habis bulan 2 dah. Bulan 3 lah insya-Allah biiznillah. Minggu kedua Selasa bulan Mac, insya-Allah. Kita sambung hadis tu dan kita tengok syarat taubat. Sebelum kita jumpa pula tajuk lain yang agak susah sikit, lafaz yang dimakruhkan tapi sebenarnya tak makruh. Udah. Kan, lafaz tu dianggap makruh tapi tak makruh. Saya baca semalam pun pening kan. Asyik baik tak sampai ke tajuk tu. Silap nanti kita lompat je tajuk tu. Baik. Sebagai kesimpulan akhir, yang pertama sekali ibu sekalian, banyakkan istighfar kepada Allah. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah murahkan rezeki kita insya-Allah. Yang kedua, apa pun ingat kita ada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, yang Maha Mendengar, yang menanti-nanti doa dan munajat kita. So kita mintalah pada Allah sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, seperti mana biasa yang saya sebut, jangan tinggalkan majlis ilmu walau di mana saja kita berada. insya-Allah kita doa yang terbaik, kita minta yang terbaik. Mudah-mudahan rajinnya kita mengaji, Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, dan Allah ubah diri kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tamat dan serahkan semula majlis pada Hajah Salwa, macam biasa dua pengumuman. Yang pertama, kutipan juga pada pagi ini. Cuma pagi ni saya gabung sikit lah untuk kebajikan dan juga Mahat Tafiz
Ustaz Farhan tu lah di Kuala Lumpur Baru. Jadi terima kasihlah pada ibu-ibu yang sudi infak sedikit pada pagi ini untuk kebajikan dan juga untuk kompleks tahfiz Al-Khairiyah di Kuala Lumpur Baru yang 5 fasa yang sedang kita buat, tapi baru peringkat awal. Kita dah dapat tanah, kita dah ratakan tanah, kita dah buat pagar, kita dah buat akses jalan masuk dan kita dah masuk api air. Alhamdulillah. Sekarang tengah siapkan surau, ada baki 120,000 lagi untuk surau. Jadi ibu-ibu boleh infak, mudah-mudahan Allah bagi pahala yang besar, insya-Allah. Dan yang kedua, jualan saya pagi ni satu sahaja, kaftan batik itulah lengan panjang RM50. Ada kat belakang sana. Itu saja. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.